أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله. Hak semalam nah. Hak semalam yang kita baiki, yang kita baca semalam tu jadi tak payah baiki ya. Ada makna di baiki tutup ti tu. Kita baca di tetapi. Tak payah kita baiki. Kita pakal yang dah ada dah tulis. Tu pada semalam yang kita baiki, maka hendaklah ditetapi oleh orang-orang berakal yang tiada dikalahkan oleh hawa nafsunya akan empat perkara. Empat perkara ni mesti dia tetap. Ditetapi, mana begitulah. Itu yang cantik tu. Yang kita baiki tutup ti tu boleh juga, tapi itu yang kita baiki ni tak payah baiki ya. Kita baca ditetapi. Ditetapi mana hendaklah ditetapi oleh orang-orang berakal. Semua kat bawah tu. Hendaklah ditetapi oleh orang-orang yang berakal. Tu bukan ditutup ti, ditetapi. Nah. Tu banyak kat bawah tu. Maka hendaklah ditetapi oleh orang-orang berakal yang tiada kalahkan oleh hawa nafsu. Akan tiga perkara tu. Apa pertama adalah hati-hati yang menjaga masa dan waktunya. Tu mesti tetap. Tekun. Nah, setap dan tekun. Ditekat, ditetap dan ditekun. Sama tu. Itu tak payah baiki. Nah, semalam tu ada tersilap kita tu, maka kita baiki insya-Allah. Tu. Maka hendaklah ditetapi oleh orang-orang berakal yang tiada dikalahkan oleh hawa nafsunya. Ditetapi akan apa saat, apa masa. Pertama, apa dia tetap berempat masa. Satu tetapnya munajat satu Tuhan. Keduanya berfikir perbuatan Allah Ta'ala. Tetap. Ketiga, bercakap sama diri sendiri. Keempat, setempat dengan orang-orang yang mempunyai kemuliaan dengan pengetahuan. Kita bagi tetap. Bergaulan, berduduk sekali, duduk bersama dalam majlis ilmu, biarkan tetap. Tekun. Tu ingat baik tu, mana tetap. Nah, tak payah kita baiki tu. Kita langsung habis tu tiga tempat rasa tu, ditetapi dan ditetapi. Tiga tempat tu tak payah kita baiki. Maka kita baca di atas asal, iaitu tetapi, bukan ditutupi, ditetapi. Boleh gitu, tu bagus. Berkata Abu Zarrin, "Hei Muhammad, engkau menjadi ibu bapakku. Adakah ajaran yang tersebut dalam kedua suhuf itu, yakni suhuf Ibrahim dan suhuf Musa alaihi wassalatu wassalam? Adakah ajaran yang tersebut dalam kedua suhuf itu, yakni suhuf Ibrahim satu,
Nah, suhuf Ibrahim dan Musa. Ibrahim dan Musa. Alaihimas salatu wassalam. Tuh. Adakah ajaran yang tersebut dalam Quran suhuf itu? Sahut Rasulullah, mana jawab Rasulullah, iaitulah ajaran yang tersebut dalam kedua suhuf itu. Apa-apa yang tersebut padanya, apa-apa yang tersebut padanya pada suhuf itu, apa-apa yang tersebut pada suhuf itu, aflaha man tazakka, hingga akhir surah. Itu perkara ada sebut dalam suhuf tu. Aflaha man tazakka, hingga akhir surah. Qad aflaha man tazakka wa zakara isma rabbih fasalla bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna hadza lafi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Ada suhufi Ibrahim wa Musa. Tu dia weh. Dalam surah tu, surah Sabbihis rabbikal a'la. Berkata Abu Zarrin, "Hei Muhammad, engkau menjadi ibu bapakku. Berilah wasiat dan ajaran yang baik." Sahut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berwasiat aku, yakni Rasulullah, kepada engkau, hei Abi Zarrin, hendaklah takut kepada Allah Ta'ala. Takut itu kepada segala pekerjaan kau. Hendak takut pada Allah Ta'ala. Takut itu kepada segala pekerjaan kau. Semua takut pada Allah Ta'ala. Innalil muttaqina mafaza, sesungguhnya bagi orang yang takut kepada Allah Ta'ala itu beruntung dan bertuah. Takut Allah Ta'ala beruntung dan bertuah. Apa makna takut? Mengerjakan perkara yang Allah Ta'ala suruh dan meninggalkan perkara yang Allah Ta'ala melarang. Itu makna takut. Itu makna takut pada Allah. Nah, kalau gitu, nak terima ke amalan kita dan ibadat kita ni, syarat pertama kita kena takut Allah. Apabila kita tak ada takut pada Allah Ta'ala, maka ibadat kita tu tidak diterimakannya. Siapa sebut tu? Ialah Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Amalan kita diterima dengan sebab takut Allah. Gapo takut Allah? Buat apa hak Tuhan suruh dan tinggal apa hak Tuhan larang. Apa Allah Ta'ala larang, kita tinggal. Maka larang situ larang haram. Larang kat situ larang haram. Apa hak dia suruh? Suruh wajib. Suruh wajib mesti kita buat. Suruh sunat itu adalah kelabaan. Itu adalah putung bagi kita buat perkara yang sunat. Benda yang wajib seolah-olah modal. Modal perniagaan kita ialah perkara wajib. Nak untung ialah kena buat hak sunat. Kalau malah hak sunat, maka modal ada tapi tidak ada kelabaan, tidak ada untung. Dan satu laginya, hak sunat ni boleh mentampung akan cedera hak wajib, seperti kita sembahyang fardu. Sembahyang fardu ni ada cedera dalam sembahyang fardu. Ada cedera, ada apa? Ada rusak dalam sembahyang fardu. Dengan sebab hati kita tak khusyuk, hati kita tengok benda yang lain, nampak yang lain, tinggal Allah lah sembahyang pun macam-macam lah keadaan kita hidup lah sembahyang. Maka yang sunat ni lah sebagai mentempel, sebagai mentampung akan yang cedera, yang rusak dalam sembahyang tu. Tu ingat baik tu. Nah, tu mana takut. Kalau takut Allah Ta'ala ni kepada segala pekerjaan kau. Apa boleh takut Allah, kita tak akan tipu manusia. Kita tak akan makan benda yang tidak dibagi tahu kepada Tuhan keadaan punya barang.
Tu mesti kita takut Allah. Kita tak tertipu walaupun sedikit pun. Kalau hati dia takut Allah, kalau bawa lori dia curi minyak. Bawa lori ni bawa kita gudang. Bawa ke di lebar. Driver kereta apa? Kereta lori. Kereta sudah 10. Nah, sudah ni. Dia curi minyak. Pergi jual. Semua lah pekerjaan dia tu tak ada takut Allah Ta'ala satu je, punah habis. Rusak habis kerjaan kita. Semayang tak semayang dah, pasal hati tak takut. Ya semayang juga apabila lah orang nak tengok dia, ya orang Islam nak kau. Ya semayang. Kalau orang tak tengok dia, tak semayang. Nah, kena tengok semua. Berat dia manusia lagu ni. Tuai diri khabar redak, ampunya diri tu, tak khabar redak. Terasa tak kata kewajipan di atas dia ni berapa perkara. Kena orang tu hamba tu sungguh. Tu dia ingat baik tu. Kewajipan di atas kita masing-masing. Allah takutlah Ta'ala besar sekali lah. Besar sekali. Berkata Abu Zarin pula, tambahlah ajaran lagi kepada aku, yahai Muhammad. Tambahkanlah ajaran lagi kepada aku, hai Muhammad. Sahut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bacalah kitab Quran dengan hati yang tetap, serta ingatilah Allah banyak-banyak ketika baca Quran. Baca Quran dengan hati yang tetap. Nah, hati yang tetap, hati yang khusyuk. Hati yang khusyuk perhatikan Quran. Nah, bukan baca Quran ni masalah kita baca Yasin. Tapi mata kita kata, Yasin, Quran ni hakim gitu. Hak seorang ni duk bergurau, bak. Naik jejak bak senyap dah. Tu. Dia kena ada ke ubat parah, tak ada ke? Tak ada ubat parah kek kepala semua. Okey, ubat parah dua teh. Hingga kita kek kepala. Ingat tu. Tak buat parah. Ada apa penting halimau teh buat parah. Tak buat parah bak teh hingga sakit kepala. Tidak ke tak ada buat parah sakit kepala. Ni ingat ni. Tu kita bacakanlah kitab Quran dengan hati yang tetap, serta ingatilah Allah banyak-banyak. Gapo berzikir? Zikirkan Allah banyak-banyak supaya ia ya Allah mengingati engkau di langit. Mengingati engkau di langit. Mengingati siapa? Mengingati pada malaikat-malaikat. Hei malaikat, ingatilah akan sianu bin sianu, kerana dia di atas dunia ni selalu ingat kepada aku. Nah, tu bukan Allah Ta'ala atas langit. Allah Ta'ala mengingatikan engkau di langit. Siapa yang ada di langit? Malaikat-malaikat di langit. Kita berzikir atas bumi, tapi makhluk Allah Ta'ala di langit, dia tahu makhluk Allah Ta'ala di langit tu. Hei malaikat, dia bagi tahu nama sianu. Tu orang berzikir. Kalau orang tak berzikir, malaikat di langit tak kenal orang ni. Nah, piyah, serban, tapi malah zikir. Ni pakai piyah, pakai serban, pakai janggut. Ya tengok, tapi malah zikir saja ya, malaikat tak kenal. Tu. Berkata Abu Zarin lagi, tambahlah lagi hai Rasulullah ajaran. Tambahlah lagi ajaran hai Muhammad kepada aku. Sahut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berperanglah engkau. Nabi suruh perang. Berperanglah engkau hai Abu Zar. Perang dengan siapa? Berperang dengan melawan nafsu engkau. Nafsu engkau malah belajar. Biarkan rajin belajar. Nafsu engkau semalas semayang Jumaat. Malas semayang Jumaat. Biarkan lawan nafsu engkau yang malah berjemaah tu. Malah belajar, malah Jumaat. Malah segala-gala panggil. Maka jangan ada sifat malas. Malah membaca, malah menulis. Semua tu bawa kepada binasa. Orang malah ni. Nabi minta jauh malah ni. Allahumma inni a'udzubika minal azzi wal kasal.
Ya Allah, aku berlindunglah dengan Engkau daripada segang dan malas. Segang tu lemah duk. Macam ya hujan, duk atas rumah, duk atas pondok malas nak turun ke duk, tahu segang. Deh, malas pun supaya juga weh, jangan weh ada penyakit hak tu. Bahaya penyakit malas ni. Nah, kalau ke kampung tengok orang ni malas, dia tak ambil dah buat menantu. Tengok orang ni tanya pergi macam mana orang ni bawa dulu orang ni duk pondok itu melerah tak pandai. Melerah pupuk sama telah nak tani dia. Nak melerah tak pandai juga. Cabut pupuk. Hak melerah pergi cok dah tu, cabut pupuk jauh jelas nak pergi tani. Orang kampung tanya ni tu. Ni dia weh. Pasal dia malah. Hukum malah jangan tu. Kalau orang kampung tak nak mana orang malah. Pasal kebun banyak, bagi gue kaya. Orang kaya ni tak nak orang malah. Yang nak orang malah ni sesak-sesak. Boleh tidur sama dia, tidur. Tapi kalau kira pergi mari sesak ni, bukan dia tak kerja ni. Tapi bapak resak buat ke mana? Bukan tak kerja, bukan kerja kuat dengan kaya lagi. Ni pembagian Allah Ta'ala, pemberian Allah Ta'ala. Lalu kita syukur lah. Syukur resak kaya, syukur. Semua ujian dia tu. Tu dia perang dengan hawa nafsu. Pasal apa? Berperang dengan hawa nafsu itu, dengan melawan nafsu, kerana berperang itulah apa ni? Kepanditaan. Orang-orang beriman. Kerana berperang itulah apa? Berperang dengan melawan nafsu engkau tu. Kependitaan orang-orang beriman. Apa kependitaan? Dia kata yakni keceridikan. Mana ceridik? Bukan kepandaian, kependitaan. Apa yakni keceridikan orang-orang beriman? Itu orang berperang. Perang dengan hawa nafsu. Maka perang dengan nafsu ni paling payah sekali. Nafsu kita suka makan sedap-sedap, maka kita kurangkan makan sedap-sedap. Nafsu kita suka tidur tempat sedap-sedap, maka kita kurangkan tidur tempat sedap-sedap. Itu melawan nafsu. Bukan aku nak lawan nafsu, tapi dah aku tidur, tempat tidur dia memanglah tidur tu ikut nak bangun. Tapi kalau turut sedap budak pondok ke tidur, jamin dah. Tepat tak ada luah kali. Sepek ya. Setengah pada setengah tu dinem sijeng ya. Kipas angin pun panas, panas, pergi panas, tapi tidur sedap dia. Masya Allah, sungguh nikmat orang duduk pondok ni. Orang duduk rumah ni besar rumah, kipas angin keliling, dia tak boleh panas. Tapi hidup pondok ni sedap. Perih. Sedap sungguh. Habis nikmat hidup pondok sedap. Apa ingat, kat reti pondok duduk rumah tak ada sedap lagi tidur. Kau duduk pondok tu sedap tidur. Tak pala negara tak serabut apa. Nak makan tak makan, duduk sorang kan. Tak ada serabut apa, duduk sorang. Tidur pun, masa tidur. Kadang-kadang tidur tak jaga, tak ada gapo, tak ada pihak banding gerak kita. Tidur sedap semua hari Jumaat tu. Lepas wirid pagi subuh tu kan, lalu kelak boing. Tidur. Orang tak karu. Cuba kamu duduk rumah tengok. Mu bangun tidur lagu tu. Duduk rumah atau kamu tu sudah berkelamian, sudah berkahwin, sudah bangun tidur hari Jumaat, masuk tidur bangun muka belah. Hisap tidur muka belah tak lama. Mak itu turun lah. Kalau tidur lagu tu kok tidur semata, tidur semata tu. Mak duduk turun. Duduk pondok tak apa. Tapi jangan bukan yang hari mengaji lah. Hari mengaji tak boleh gap tak. Hujan turun dalam pondok. Tu. Ingat baik. Nikmat pun tak ada dah, nikmat sedap duduk pondok. Dia mau tengok orang duduk pondok ni susah. Tengok susah mah, tapi makan lalu. Ikut makan apa? Duduk pondok ikut makan apa ni? Hola tu habis, hola ni pun habis. Bawa balik di rumah esok ni. Tak nak makan. Tak nak. Ingat kali.
Sedap duk pondok. Orang tengok kita susah. Tapi kita tak susah. Makan nasi dengan percaya mama, dengan Maggi. Okey dah. Senang, sedap, kenyang. Ni lama. Tapi duduk rumah, tak ada kesedapan. Hai. Tu dia. Ingat-ingat sekali, kau duduk pondok tu lah sedap. Bawa klik rumah ni, tak ada lagi tempat sedap. Nak cari tempat sedap, tak jumpa. Orang tengok kita sedap. Tapi kita, tak sedap. Tak sepa dulu. Tidur bawah, kata jenera molek tu. Mai karu lah kalau ada anak. Karu tak nerah lah. Ni. Kalau tak ada anak pula duduk rumah tu, dia kata kita malah pula. Dia tu tak ada anak kau. Tak ada bini pun duduk rumah ni, tak ada anak kau masalahnya. Biasa kalau kita bahir tidur. Bahir tidur rumah. Ni ayat kata je ciwik kehidupan kita duduk di pondok ni sedap. Orang tengok ya nampak susah. Tapi semua hadap pondok memang tu senanglah kau nampak tua gemuk-gemuk saja. Tulang tak timbul ni. Sedap dia. Dia makan lalu. Dia makan kalau berganding dengan rumah orang tu, rumah kat kampung-kampung. Sedap orang kampung. Sedap orang duduk rumah dengan orang duduk pondok ni. Makan kita tapi lalu dia. Ni hikmat Allah Taala buat ni. Kamu tak usah serusing lah. Tak usah bahasa rusing. Sebab tu beza di antara orang. Dengan dia duduk pondok, balik rumah. Balik rumah duduk sebulan, 2 bulan. Sebulan rumah. Mari tu tuan tu kuruh dah. Kuruh. Baru duduk pondok dah seminggu, 2 minggu. Besar. Tengok. Ya tengok. Itu kesenangan. Sebab itulah berperang itulah kependitaan mana keceridikan orang-orang beriman. Berperang. Perang hawa nafsu. Nafsu kita kena berperang. Kita perang sikit-sikit demi sikit. Dengan nafsu kita tu mesti. Kerana nafsu kita inilah yang bawa kepada kita binasa. Allah Ta'ala letakkan kita manusia 2. Satu nafsu, yang 2 akal. Apabila Allah Ta'ala buang ke akal pada tubuh kita, maka tidak ada beza kita dengan binatang. Suka makan, suka tidur, suka berambak, tu binatang. Tu binatang. Tapi masuk ke akal satu lagi pada manusia. Ketika tu manusia tu ada kelebihan. Dia letak akal kita ke atas, punggung kita ke bawah. Punggung tu ke bawah. Kita tengok binatang-binatang. Punggung tempat keluar benda najis tu dengan otak dia dengan kepala tu sama je. Makan dia dengan mulut, bukan makan dengan tangan. Makan dengan mulut. Ambil dengan mulut, semua ambil dengan mulut. Tapi kita Allah Ta'ala jadi berakal atas ni, dia suruh ambil dengan tangan. Tapi manusia nak ada juga penyakit bertewah berlomba. Bertewah berlomba, makan seperti binatang. Mana? Ikat tangan. Gantung pisang, makan. Nak jadi beruk berat. Nak ada macam tu. Dunia akhir. Dunia akhir ni manusia bertelanjang, binatang pakai baju. Dunia akhir. Tu dia. Manusia telanjang habis. Tak ada pakai apa. Tapi beruk binatang, lembu pakai baju kain. Pakai seluar, pakai apa binatang. Ni dunia akhir ni. Ingat baik dunia akhir. Berkata Abu Zarin pula, "Hei Muhammad, tambahlah lagi ajaran kepadaku." Sahut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tetaplah engkau berdiam diri daripada banyak percakapan." Apa? Yakni sedikit cakapan. Tetaplah engkau berdiam daripada banyak percakapan yang tidak ada faedah. Kalau percakapan yang ada faedah, maka hak ni bolehlah kita cakap banyak mana pun, seperti mengajar, muzakarah, cakap lagi. Tapi tidak ada faedah, tak ada faedah, tak usah cakap banyaklah. Habis buat kamu ni sia-sia banyak malam-malam tu. Balik dia ngatuk mengaji kau ni tadi tu kan. Dia kat nugi lah. Gilah kau ni. Boya kelik lagi. Kurang belah. Kena buat pasal dulu nom sorak dah mau hari Senin ni. Sorak lagu mana sorak muzakarah. Kalau bala ni. Pukul sudah ngaji pukul
Lebih setengah jam kan. Tengok macam dulu. Hak dulu ngaji boleh. Lah ni kau ngaji kan kau hundo. Ni kau ngaji kau bodoh. Kau ngaji kau bodoh weh. Kau tak boleh dah no. Duk 2 tahun wirid pas maya tak ingat lagi. Tu mana dengar kau ngaji kau bodoh ni. Orang kau ngaji kau cerdik. Kau ngaji kau bodoh. Tanya wirid ingat lagi. Tak. Kau salah duk. Lah zaman penuh dah. Tanah ni penuh dah tak ingat lagi wirid lepas maya. Macam dulu tak. Dulu orang ngaji masuk sini semua. Nah, masuk sini tidur kat sini ni. Hak belajar dulu. Tapi hak dulu boleh macam cikgu waktu tu. Miji waktu tu boleh. Dulu mari tak tahu gapo waktu tu. Buat mu ni kan mari makan nasi sungguh. Kalau duduk pondok tak itu ke? Ngatuklah lah. Tapi orang tua kamu baik. Ibu bapa kamu baik. Dia kata biarlah apa. Baik pada duduk rumah duduk pondok lama. Tidur tak apa. Dia kata. Tu. Habis anak mari tidur pun. Kerana berdiam itu memburu syaitan pada engkau. As-samtu sayyidul akhlak. Diam tu penghulu bagi segala akhlak. Penghulu segala akhlak ialah diam. Diam daripada perkara yang tidak ada faedah. Kalau perkara ada faedah cakaplah. Macam orang mendatang rumah kita takkan diam tak cakap apa-apa. Ni, orang cakap mari datang itu tanyalah mari bila sihat tak sihat tanyalah macam kan. Buat kerja apa tanya lagi. Tu ada faedah tu. Bukan duduk diam. Pemukul tua tu. Bukanlah tu bukan rumah. Bukanlah tu ada cara dia pula. Tak ada faedah tu. Tak ada faedah ni. Tu lah. Kita supaya buat kita kecek ada faedah tak hendak kita. Kita mau nak tak hendak kita nak kecek fakul 12 ke 1 tu baru kita tidur. Ada faedah kecek. Tu bukan kamu tu bual. Nah, berbuah-buah tu. Dan lebih menolong atas pekerjaan kau tu diam. Nah, orang diam tak sesal. Mana dima masa kata tidak sesal orang yang diam. Bahkan diam kamu boleh menolong pekerjaan kamu. Tu. Berkata Abu Zarin, "Hei Muhammad, tambahlah lagi ajaran kepada aku." Sahut Rasulullah, sebutlah kebenaran itu. Walaupun sangat pahit. Qulil haq walau kana murran. Tu hadis. Sebutkanlah perkara yang benar. Tu. Sebutkanlah kebenaran itu, yakni perkara yang benar tu sebutlah. Perkara yang benar kita sebut, kita bagi tahu. Sekalipun sangat pahit, kita sebutkanlah. Tak payah kita takut. Kita nampak orang mandi tak tutup aurat, kita bagi tahu, hei, tutup dia lah, muka apa. Tu. Siapa nak tengok tu, karat saja tu. Kata gitu. Nah, sekalipun sangat pahit dan kelak. Kelak tu. Sekali sangat pahit dan kelak. Pahit ni macam oli. Kelak ni macam jambu butik. Nah, tu kelak. Berkata Abu Zarin, mau tak baca tak tubik tu, nak baca kuluk tu. Kelak. Kelak ni masa kom, masa sia panggil kom. Tu. Kom tu kelak ni. Bukan. Kom tu pahit. Kelak ni tahu keladang nama tahu ikut dia lah. Berkata Abu Zarin, tambahlah lagi ajaran kepada aku, hei Muhammad. Sahut Rasulullah, janganlah berpaling engkau daripada mengikut peraturan Allah Ta'ala. Tu, jangan berpaling engkau daripada mengikut peraturan Allah Ta'ala. Berpaling oleh sebab cerca orang yang mencerca. Orang nak cerca, nak kata kamu macam mana sekalipun, kamu jangan jadi halangan kamu daripada mengikut peraturan Allah Ta'ala. Jangan berpaling, jangan berhalangan, jangan tersekat daripada mengikut peraturan Allah Ta'ala oleh sahabat cerca, oleh orang yang mencerca. Kerana orang yang sudah dapat hidayat pada Allah Ta'ala, dia tak akan sesat dengan cercaan orang. Ma dhallakum idza tadaitum. Apa tu?
Tiada sesatlah akan kamu apabila kamu sudah dapat hidayat. Tiada sesatlah kamu apabila kamu sudah dapat hidayat. Tapi apabila lah kamu belum dapat hidayat, kena orang caci, kena orang curcol, apa-apa saja, kamu akan berpaling daripada mengikutkan perintah Allah. Pasal kamu buat bukan kerana Allah, kamu buat kerana manusia. Nak pujian manusia, bila manusia mencurcol dan memakikan kamu berpaling dalam mengikut peraturan Allah. Jaga tu. Macam kita belajar agama ni, orang maki lah macam-macam. Faedah gapo ngaji agama? Ngaji pondok. Nak jadi gapo tak ada kerja apa? Nak kerja apa? Hai, anak kok apa? Kadang-kadang kita pergi mahurang tak? Orang maki kata sungguh weh. Kita pergi 4-5 orang. No, mereka tanya, "Dek ngaji mana?" Hak ni ngaji mu'oh hak nyai masalah. Hak ni ngaji taning masalah. Hak ni ngaji nu masalah. Tanya kita ngaji nu, kita ngaji pondok. Ngaji pondok. Tu. Lama ngaji pondok. Ngaji lama. Tu dek. Saya dek. Kena orang. Tengah-tengah tu saya dek. Kena ngaji pondok Dek, hoyak dia. Hoyak ke mana? Kita ngaji pondok pasal kita nak jadi tok guru. Cakap tinggi selalu cakap kena. Kalau kita nak jadi bomo, kita ngaji bohong. Mo ni apa nak ngoh lagi tambah sikit Jangan nak ngoh sangatlah. Kita nak jadi tok guru, kita ngaji pondok. Mo nak jadi bomo, nak ngaji kok mo tani tu. Kalau demo nak tak apa jadi po tu, tak ngaji pun tak apa. Kalau dia mengaji cok piatri klik tak siapa-siapa, tak ada faedah mengaji. Buat lagu tu. Baru kena. Kita nak jadi tu ngajilah pondok. Bukan ngaji mo'o kalau ada hukum orang ni. Nak mengajar sikit tak boleh. Semua orang ngaji mo'o kalau hukum tengok. Tak boleh. Tu bukti tu. Apa nak ngau lagi mu ni. Kerana tu kaedah kita nak balas dengan orang. Tu kaedah kita nak mengatasi orang, kita kena ambil perkataan yang tinggi, baru orang tak kata kita. Tu kalau kita tak ngaji gitu-gitu, ambo nak ngaji tak ada piti, ada duit pada pondok, siapnya tindah demo lalu. Tu cara dia ngaji. Aku nak ngaji guru, habis ngaji pondok. Ada orang ngaji mo'o boleh haji tu guru. Nampak demo. Awaklah tu apa? Gitu Aku nak ngaji bomo di keru. Ku gila waka wang kai wanyuk tu. Tu Kikok nu kalau nak di keru, ku gi waka tu. Kalau nak ku nak jadi cang, nak jadi tukang buat kereta tu, kamu tu ku gi ngaji teknik. Demo haru Buat apa tak kerti erak terlalu ni? Aku nak ngaji ustaz. Kau lupa lagi kau mesir. Kau nak aku nak ustaz. Tak ada payah ni. Gitu. Ada apa nak ngaji tu gitu. Kata je. Saya ngaji. Mu nak ngaji lama ni. Dia kata lama dah ngaji ni. Ada masa nak berhenti ke? Berhenti pula dah. Kerja pula dia kata. Lama dah buat ngaji ni. Aku kata dia kelik. Kata kat weh. Kak. Kita rengkak ni kerja lama dah. Anak cucu dah boleh. Tak apa nak kaya ni berhenti boleh dah. Kita kerja tak kaya, tak berhenti lah. Macam kerja apa tu tak kaya ni. Apa ngaji dah. Si ngaji lama 10 tahun tak alih. Ngaji apa berhenti lalu. Senyak je tu. Apa tak kaya ni. Lama dah kerja. 30 tahun boleh dah ni. Apa natu banyak orang anak cucu dah ni. Apa nak kata buruk betul garik lagi. Tak kita berhenti lah dah. Kata gitu dia. Senyak. Sama kena gitu tu dia. Kerja 30 tahun tak ada kaya. Terkena kata betul buruk, kata garik. Nah, tapi orang berilmu jangan ni. Allah Ta'ala tawak janyo dia. Orang sesak nak kata kaya pun tak, tapi boleh naik kereta baru. Tu. Nak kata sesak pun tak, boleh makan tak mumah. Tu keberkatan dia panggil.
Tak susah macam demo. Demo susah, tapi orang ada ilmu tak susah macam demo. Tu. Ingat baik tu. Tak payah risau tu jawapan dia, tak payah ni. Mu nak jadi gapo, mungkin cari mengaji begitu lah. Tu. Berkata Abu Zarrin, tambahlah lagi ajaran kepada aku, hei Muhammad. Sahut Rasulullah, mana jawab Rasulullah, perhubungkanlah kasih sayang oleh engkau sesama hamba Allah. Hubung silaturahim. Sekalipun diputuskan olehnya, oleh hamba Allah daripada engkau. Sekalipun hamba Allah tu tak ada hubung dengan engkau, nah kita selalu hubung dengan dia. Tak ada apa langsung lah. Kita tak payah tilik. Aku tak pergi rumah ni rumah ni tak biasa, tak pernah datang rumah aku. Aku tak pergi rumah dia. Belah. Itu bukan kerja kita. Dia nak mari tak ikut dia lah. Tapi kita berhubungkan dengan sesama hamba Allah Ta'ala. Cukuplah sudah ke. Berkata Abu Zarrin pula, tambahlah lagi ajaran kepada aku, hei Muhammad. Sahut Rasulullah, cukuplah sudah kejahatan seorang manusia jika ia seorang manusia tiada mengetahui akan pekerjaan seorang manusia. Cukuplah. Ini sebuah kejahatan. Nah, cukuplah sudah kejahatan. Sehabis-habis kejahatan seorang manusia. Cukuplah. Nak kata seorang manusia ni sehabis-habis jahat. Suk-suk jahat. Jika ia seorang manusia tiada mengetahui akan pekerjaan seorang manusia. Diri kita itu tahu tak kerja kita? Kerja kita adakah kita tahu? Tahu tak kerja mengapa? Tak tahu. Kerja kamu ialah belajar, baca, dia hafal. Bukan dak gebuh mama pondok orang. Tak habis-habis mama ni. Orang mama ni bapa seorang jadilah. Baru dia juga dak gebuh tak pondok. Pukul 12 dak gebuh mama lagi. Bangun subuh dah lagi dak gebuh dak pakai mama. La ilaha illallah. Dah gebuh. Kalau aku tak pergi dak pakai sedak dia. Allah ini. Beritahu kerja kamu. Sudah kejahatan seorang manusia jika dia tidak mengetahui pekerjaannya. Dan tetaplah ia seorang manusia bekerja pada pekerjaan yang tak ada gunanya pekerjaan tu kepada seorang manusia. Dia tak tahu kerjaan dia, lepas tu juga pekerjaan tak ada faedah. Apa buat tak tahulah, tak pondok pun nak pagi. Pondok halau ya. Pondok tu halau ya. 10 orang boleh duduk pondok dia. Nah, duduk lah mana tak tahu. Duduk. Ni dia, jaga baik kamu. Kalau mu tak nak tidur, kalau tak nak baca, kamu tidur. Nah, kalau orang kampung pula, tahu pekerjaan dia kerja apa? Apa kerjaan kita hari-hari? Nah, sebab itulah orang dulu kalau dia dah tua masa dia tak duduklah kampung, dia masuk duduk dalam pondok-pondok. Pasal nak panjangkan masa dia dalam kebajikan, dalam ibadat. Orang dulu pasal muda dia kerja. Apabila sampai umur dia aku tak naklah kerja pasal kau ada hasilan dia. Hasilan rezeki aku dah ada hidup pondok pula. Dia pergi masuk pondok. Duduk belajar kat pondok. Orang dulu macam tu. Orang ni kerja apa mati, tahu lah. Mati tak krisi dalam office. Ada asal-asal sungguh. Ni dia. Orang dulu dak ya cadangan dia tu. Cadangan apabila pencen. Kalau orang gaji, orang makan gaji. Tapi dak sekarang ni pencen cara cucu pula. Masa kecil hari tu, masa muda hari tu duk cara anak. Kata tua cara kan cucu pula. Anak kerja, muka semak we anak kerja. Hatta mengaji tu untuk kerja dah. Nak marah kat anak tak boleh tu. Hatta mengaji untuk kerja. Tiba-tiba kita marah kat anak tak bercara kita. Tak kena. Pasal kita hatta dia untuk kerja. Pas kerja dia tak boleh putus. Kerana jadi koli.
Nah, orang dulu nak jadi qoli, dia tak mengaji. Dia tak belajar. Aku nak jadi qoli, aku tak kena mengaji, tak kena belajar. Tapi sekarang dunia lah ni, nak jadi qoli kena belajar. Kena habis piatri boleh jadi qoli. Nah, tak boleh ditokeh. Cuba kita tanya tokeh nak jadi bos. Jadi bos, ngaji apa? Tak ada ngaji apa. Pagi-pagi bung sijik. Hari sijik, malam sijik. Tapi kepung dia ada nah. 100 ra. Semua qoli belakang motong. Dan semua qoli belakang dia duduk rumah. Sahabat tu pelik dunia sekarang ni terbalik. Orang dulu kalau mengaji tinggi tak jadi qoli. Orang sekarang nak jadi qoli kena belajar. Dan sekurang-kurang yang ada kena ada mosam. Sekurang-kurang nak jadi qoli. Tak ada mosam tak boleh jadi qoli. Jadi apa? Di kawah pula deh. Masya Allah, sungguh dunia terbalik habis dia lah ni. Tu benar pelik berlaku di akhir dunia. Benar pelik sekali. Lepas tu jadi qoli orang ni boleh duit gaji bulan-bulan klik masa bertengok. Jadi qoli ya. Susun jadi bos baru bertengok ada. Baru hero. Walaupun qoli gaji 50,000 sebulan atau 100,000 sebulan, tapi qoli ya, mentabak dia. Nah, hari ni bos suruh pakai baju biru, biru. Bos suruh pakai seluar terik, terik hari ni. Bos suruh terik ni, habis turut ni. Tapi rasa kena. Hei, kena kok mana pula jadi qoli. Tu tak apalah tu. Ingat baik tu. Tapi kamu ingatlah, tak usah jadilah qoli. Jadi tokeh. Baru hidup kamu isyarat. Hidup kamu bebas. Jadi bos ni bukan sekurang-kurang bos di sendiri. Kerja hak sendiri. Peniaga hak sendiri. Tu. Jadi qoli kalau lah pukul 7 pagi senang sampai dah. Nah, tak sampai 7 pagi tak boleh duit gajinya, potong dia pula. Ingat baiklah tu. Hei Abu Zarin, tiadalah akal sebagai tadbir dan ikhtiar. Tiadalah penjagaan sebagai menahan diri pada pekerjaan cuma-cuma. Tiadalah kebaikan sebagai perangai. Tu. Tiadalah akal sebagai tadbir. Apa tadbir? Yakni pengurus, pengatur dan ikhtiar dan pilih. Akal tak boleh jadi tadbir pengurus. Jangan jadi akal pengurus kita. Tiadalah penjagaan sebagai menahan diri daripada pekerjaan yang cuma-cuma. Tiadalah kebaikan sebagai perangai. Tu. Apa dia kata sebalik ni? Dia kata macam mana ni? Hei Abu Zarin, tiadalah akal itu sebagai tadbir dan ikhtiar? Takkah sebagai pertanyaan ni? Kepada istifham li takrir. Tiadakah akal sebagai tadbir dan ikhtiar? Takkah Allah Ta'ala bagikan akal dimu, suruh jadi tadbir, suruh ikhtiar, suruh penguruh engkau dan pilih engkau dengan akal lah. Tiadalah penjagaan, yakni tiadakah penjagaan sebagai menahan diri daripada pekerjaan cuma-cuma. Penjagaan beringat tu sebagai menahankan diri daripada pekerjaan yang cuma-cuma. Tiadalah kebaikan, yakni tiadakah. Nak kata gitu tu. Tiadalah, yakni tiadakah. Kebangai al-istifham di takrir. Tu. Tiadakah kebaikan sebagai perangai? Takkah kebaikan sebagai perangai? Jadi kalau kebaikan tu sebagai perangai kamu. Gitu lah. Hadis yang ke-13. An Abi Hamzata Anas bin Malikin radhiyallahu anhu, khadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baca khadimah boleh, khadimi pun boleh. Khadima Rasulullah, khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi.
Rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya, telah dirawikan daripada Abu Hamzah. Siapa dia Abu Hamzah ni? Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Siapa dia Anas ni? Abu Hamzah Anas bin Malik ni, iaitu Abu Hamzah Anas bin Malik ni khadim Rasulullah, yakni orang yang khidmatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni, orang yang khidmat Rasulullah, Anas yang masyhur. Tapi walaupun masyhur begitu, Anas kata, sungguh nama aku khadim Rasulullah, perkhidmatkan Rasulullah, akan tetapi tilik aku khidmat Rasulullah dengan Rasulullah khidmatkan kepada aku, banyak Rasulullah lagi daripada aku khidmat pada dia. Tapi dinamakan Anas khadim Rasulullah sehingga Rasulullah doa dia anak ramai. Anak dianya 125 orang. Oh, banyak anaknya. Semua laki-laki, melainkan 2 orang perempuan. Boleh buka pondok tak padah lah orang lain. 125 orang anak dia. Anas bin Malik. Orang lain buah taman setahun sekali buah, tapi hak dia setahun 2 kali. Orang lain kena jolok, kena ambil sendiri, hak dia tak. Maka junyu bakar apa itu turun diri. Itu keberkatan doa Rasulullah. Nah, orang kita takut anak banyak sesak. Nah, tapi Rasulullah kata tak. Orang banyak anak banyak tak sesak, jadi kaya. Kerana rezeki anak tu Allah Ta'ala sudah menentukan ketika 4 bulan tu lagi. Bukan hak kita, hak dia. Hak dia suku, hak kita suku. Allah Ta'ala dah menentu, dah masa 4 bulan dalam perut tu. Apabila masa 4 bulan dalam perut, Allah Ta'ala retahkan kepada malaikat, suruh menuliskan rezeki dia, umur dia, masa mati dia, celaka atau bertuah ke. Tulis dah masa 4 bulan tu. Sampai dia keluar mari, rezeki dia dah ada. Allah Ta'ala dah jamin dah rezeki dia. Kalau rezeki dia tak ada, mati ya. Habis ya. Nah, kadang-kadang rezeki seorang ni siapa umur 10 tahun, siapa umur 12 tahun, siapa umur 13 tahun, siapa umur 20 tahun, habis dah lah. Walaupun pok mok dia kaya sekalipun, tapi rezeki dia 10 tahun, 12 tahun, 15 tahun habis. Kan rezeki Allah Ta'ala sudah mencatat ti. Tapi dia buat lemah air lah, jatuh mutu lah, jatuh tangga lah, balik mutu kereta lah, macam-macam. Aksiden tu aksiden ni macam-macam buat hal. Hakikatnya umur dia dah habis, rezeki dia dah habis. Apabila umur rezeki dia tak habis, maka dia tak akan mati. Dekat situ. Nah, ni. Ni Anas bin Malik, khadim Rasulullah. Bawa Rasulullah pecah lipah, pegang dah. Berebut lipah. Bawa pecah lipah tu, dia orang ramah ke, pegang. Terus macam kalau kita pergi di Habib Umar Mustafa ke tu, bawa pecah lipah, berebut ya. Tak ada nak berebut orang. Nah, orang lah nak ambil waktu tu tak tekan, tak boleh. Orang turut tu dia, bawa pecah dah. Bawa. Kirana bawa. Kalau semayang pula, dia tak ke tepi. Tak ke tepi. Lipas ni, lipas Habib. Dia masuk tu, tak ke tepi. Bawa kata Habib nak keluar syah. Dia pergi, lipas tak apa. Peraja dah. Masya Allah. Bawa kata dia lalu syah tu. Dia kata langit, Assalamualaikum. Belajar ke dia adik? Peraja lalu dah. Tu hormat kerana dia ulama titih Rasulullah. Kelebihan dia tu besar. Walau tu jadi ulama, kalau bukan ulama titih Rasulullah saja cukup lah. Tu. Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal keadaan Anas bin Malik, riwayatlah ia daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bersabda ia Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiada sempurna iman salah seorang pada kamu hingga kasih ia salah seorang pada kamu kepada saudaranya, saudara salah seorang pada kamu, sama ada saudara yang muslim atau yang kafir. Apa kasih kepada yang kafir? Ya Islam tu okeylah kita kasih kat dia.
Yang kafir tu kasih apanya? Kasih tak sama. Kasih saudaranya Muslim dan Islam supaya dia kekal dalam Islam. Satu, kasih saudara yang kafir supaya dia dapat hidayat daripada Allah. Tu kasih macam tu. Bukan kasih hidup mengorak tu dah. Tu dia. Kasih akan apa-apa yang salah seorang daripada kamu ni kasih bagi dirinya, diri seorang daripada kamu sendiri. Macam mana mu kasihkan diri kamu, maka macam tu juga kamu kasihkan orang lain pada kamu, iaitu saudara-saudara kamu tu. Macam mana kita kata? Kita kasih makan, maka kita kena suka saudara kita ada makan. Seperti musim banjir ni macam dah ni. Orang bagi tu bagi ni, bagi air tu air ni, bagi makanan-makanan ni. Tu. Ni masa banjir, masa boh ni. Banyak orang bagi ni. Nah, kerana dia tidur masa hati dia tak suka. Hati dia tidur tak senang tengok orang susah. Dia boleh makan, orang tak boleh makan. Dia tak susah. Bagi. Bagi dengan batuan pitih ke batuan makanan lah, ikutlah. Itu daripada satu iman, sebenar iman. Bukan tamadah, bukan biasa tu. Nah, kau biasa siapa dia nak derma, nak sumbangkan air, nak sumbangkan makanan untuk orang banjir ni. Boleh bagi sekian. Boleh tapung. Itu kesebenarnya iman tu. Kerana kita orang Islam, saudara kita dalam kesusahan, kita tak boleh juga dalam kesenangan. Mesti ada kesusahan dalam hati kita. Sekurang-kurang kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, selamatlah mereka ya Allah. Bagilah kesenangan mereka ya Allah. Lepaskanlah bala mereka ya Allah. Sekurang-kurang. Nah, tu buka tu. Tak ada apa ini. Hargaknya tu. Banyak aja tu. Sakit sangat tu. Baliklah lima. Jangan macam tu, tak boleh. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Keterangan hadis ini, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum ila akhirih. Tiada beriman seorang kamu apa? Adalah sepatutnya seorang kamu bahawa ditanggungkan perkataan ini, perkataan Nabi la yu'minu ahadukum ni atas umumnya perkataan ini, atas umum dan meratai. Maka masuklah pada perkataan ini ni tiap-tiap manusia, sama ada Islam atau kafir. Tengok perkataan tu, la yuhadukum hatta yuhibba li akhihi. Masuk tu. Masuklah pada ini perkataan Nabi la yuhadukum ila akhirih ni, masuk tiap-tiap manusia, semua manusia. Sama ada Islam atau kafir. Berarti hebat hadis ni. Ni. Oleh itu, hendaklah kasih seseorang kepada saudara seorang yang kafir. Kasih apa kasih? Akan apa-apa yang ia seorang kasihi bagi diri seorang sendiri. Macam mana kita kasih diri kita sendiri, maka macam itulah kita kasihkan kepada mereka yang kafir. Bukan suruh takih. Tak boleh nampak orang kafir nak takih lalu. Nak kerak lingah lalu. Nak karuk lalu, nak ngatak lalu. Dah. Ini kasih. Macam mana kasih kamu, maka macam tu juga mengkasihkan orang kafir. Kasih kamu supaya kamu tetap dalam Islam, maka kamu kasihlah supaya dapatkan Islam. Supaya dapatkan daripada lepas dengan ke Allah Subhanahu Wa Taala. Kasih macam tu. Itu dia. Sebab itulah kalau kita tengok dalam ayat-ayat lain, sekiranya kalau orang yang meminta pada kita ni, selalulah kita bagi kepada dia. Maka orang minta ni tak kira orang Islam atau orang kafir. Tak kira orang mana-mana pun. Dia minta, kita bagi. Wa ammas-sa'ila fala tanhaw. Dan ada pun orang yang minta, maka jangan jekoh dan jerahik.
dan cakap kasarlah oleh engkau. Nah, bagi kat dia, tak kira kafir tak kira. Kita bang, ada pitih nak RM2 bang. Ada pitih nak RM10 bang. Ada pitih nak RM100, nak RM50, nak RM50 baht. Nak minum air, nak makan nasi. Berak weh, tak ada kira dah. Tu Nabi ajar kita weh. Tapi macam mana kita faham pula tu? Maka disuruhnya lah saudara-saudaranya itu, saudara-saudara seorang itu memeluk agama Islam sebagaimana ia seorang itu sendiri kasih memeluk nyonya Islam. Nah, disuruhnya lah saudaranya itu memeluk agama Islam sebagaimana ia seorang sendiri kasih memeluk nyonya Islam. Nah, dia kasih diri dia dalam Islam, maka dia kasih ke saudara dia dalam Islam. Dan hendaklah ia seorang kasih akan saudaranya salah seorang yang Islam akan berkekalan atas Islam itu. Kasih-kasih sebagai ia seorang kasih bagi diri seorang berkekalan atas Islam juga. Dia kasih diri di atas Islam, maka mesti dia kasih ke orang lain pun atas Islam. Oleh kerana demikian disunatkanlah. Oleh kerana demikian apa? Oleh kerana disuruh kasih oleh seorang akan saudara kafir ila akhirih. Tu. Oleh kerana demikian. Nah, jadi disuruh kasih oleh seorang akan saudaranya. Disuruh kasih seseorang akan saudaranya yang Islam akan berkekalan atas Islam itu sebagaimana ia kasihkan dirinya berkekalan atas Islam. Banyak tu. Banyak tu. Maka oleh kerana demikian itu, demikian disuruh kasih disuruh kasih akan seorang kepada saudaranya yang kafir. Nah, disuruh kasih akan seorang kepada saudaranya yang kafir. Disuruh kasih akan seorang kepada saudara kafir. Karena tu disunatkanlah berdoa kepada Allah Ta'ala supaya diberi akan petunjuk oleh Allah atas orang-orang kafir. Tu. Disuruh kasih orang kafir tu. Disunatlah berdoa kepada Allah Ta'ala supaya diberi akan petunjuk oleh Allah di atas orang-orang kafir. Adalah hadis ini menunjukkan atas ketiadaan sempurna iman bagi siapa-siapa yang tiada kasih kepada saudara-saudaranya. Saudara siapa-siapa. Tiada sempurna iman bagi siapa-siapa yang tiada kasih kepada saudara-saudaranya siapa-siapa sebagai kasih yang siapa-siapa kepada diri siapa-siapa sendiri. Mana kalaulah kita tiada kasihkan saudara kita semacam kasih kita sendiri, ketika tu iman kita belum sempurna. Walaupun kita janggut panjang, walaupun kita berkupiah berserban, ada kita pakai janggut, pakai serban, pakai apa pun, tapi hati kita tak ada sifat ini, maka belum lagi iman kita sempurna. Maka wajiblah atas seseorang berusaha dan berikhtiar supaya saudara-saudaranya siapa-siapa saat ni beroleh manfaat dan kebajikan, beroleh manfaat, beroleh guna dan kebajikan daripada siapa-siapa. Tu berusaha
supaya orang saudara dapat manfaat dan kebajikan kepada siapa-siapa, daripada siapa-siapa tu. Tu. Tiadalah kasih yang dikehendaki di sini pada ini hadis. Tiadalah kasih dikehendaki di sini, yakni pada ini hadis, yaitu kasih kejadian dan nafsu. Tu. Kasih kejadian dan nafsu dia tu dah. Nampak turun janguk, kita jangan kasih. Nah, bukan ke situ. Bukan kerana kasih sini, jadi kasih kejadian dan nafsu. Pasal apa? Kerana ia nafsu seorang ni tidak suka supaya orang lain beroleh manfaat sebagaimana diri seorang sendiri pula. Tu dia. Kerana ia nafsu seorang ni atau kejadian seorang tidak suka supaya orang lain beroleh kemanfaatan. Dia tak suka benar orang lain boleh bermanfaatan sebagaimana diri seorang sendiri pula. Ni tu orang panggil. Tu. Orang macam tu, nafsu orang ni dia tak suka orang dapat guna lebih pada dia. Dapat guna sikit pada dia tu ya akhirnya. Hak tu ya mujuk. Kalau orang tu dapat lebih dia tak nak, tak suka tu. Tu. Oleh itu, yakni oleh kerana keadaan nafsu itu tidak suka. Oleh itu, yakni oleh kerana keadaan nafsu itu tidak suka supaya orang lain beroleh kemanfaatan ila akhirih. Diwajibkanlah atas tiap-tiap manusia melawan kehendak nafsunya manusia itu. Apa manusia dia kehendak, mesti dia melawan. Wajib. Nah, nafsu dia kehendak tak nak semayang, ya nak semayang. Tak nak puasa, kena puasa. Nah, nak makan bersedap-sedap, tidur bersedap-sedap, kena lawan. Tidur tak nak bangun semayang, kena lawan. Semua wajib, bukan sunat. Dan menghela kebajikan bagi saudara-saudaranya manusia sebagai dari dirinya. Dan menghela dan menarik kebajikan. Hela menarik. Dan menghela dan menarik kebajikan bagi saudara-saudaranya, saudara manusia sebagai dirinya di manusia pula. Macam mana saudara dia akan dapat, maka macam itulah dia akan dapat juga. Tu kebajikan. Dia suka dia dapat kebajikan, maka dia suka juga saudara dia dapat kebajikan. Apa kalau tiada dikasihi olehnya, oleh manusia bagi saudaranya, saudara manusia tadi, akan apa-apa yang ia manusia kasihi bagi diri di manusia. Tu kita tengok lafaz. Kalau mengikut mafhum, kena rujuk pada seorang. Itu kita rujuk murajik dia tu kepada lafaz. Kalau ikut mafhum macam mana? Apa kalau tiada dikasihi olehnya, oleh seorang bagi saudaranya, saudara seorang, akan apa-apa yang ia seorang kasihi bagi diri seorang, maka dialah seorang itu orang yang dengki. Tak kasih sedar macam diri dia, orang dengki. Berkata Ghazali, yakni berkata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, adalah dengki itu atas 3 perkara. Ingat apa dengki-dengki dari 3 perkara. Pertama, bahawa dicipta oleh seorang akan hilang nikmat Allah yang dianggerahakannya kan Allah kepada orang lain, dan diharapnya seorang akan nikmat Allah itu supaya berpindah kepadanya, kepada seorang tu. Dan diharapnya seorang, yakni akan nikmat Allah Ta'ala itu supaya berpindah kepada ada seorang tu. Tu satu deki. Yang kedua, bahawa dicipta olehnya oleh seorang akan nikmat Allah yang dianggerahakannya Allah kepada orang lain. Dicipta
patutnya kereta ni aku boleh. Tak boleh aku. Jelah tu. Tu di bawah dicipta olehnya akan nikmat Allah, yang dianugerahkannya akan nikmat Allah, atau yang dianugerahkannya Allah kepada orang lain. Dan tiadalah ia seorang bercita supaya berpindah kepadanya kepada seorang, atau tiada berpindah. Nah, dia ni tiada bercita supaya berpindah kepadanya, atau tiada berpindah kepadanya, tak ada cita ke apa. Dia kata dia patut je aku ni dapatlah kereta, tapi citaan dia tidak kata kereta tu mari duduk kat dia ke, tak pindah ke, tak ada. Dia cita saja. Tu. Itu maksud dia dengki juga. Tapi dengki hak ni nama ghibtah, bukan dengki hak bahasa dilarang dak tu. Tu. Hanya ketiga, bahawa tiada cita ia seorang bahawa tiada ia seorang cita supaya hilang nikmat pada orang lain, daripada lainnya, daripada orang lainnya lain pada seorang. Tetapi ia seorang sangat benci sekiranya orang lain itu beroleh pangkat atau nikmat. Dia tak nak hilang dia orang lain, tapi dia benci, tak suka. Adalah hukum dengki dalam Islam, iaitu hukum dalam Islam haram, lagi pula terlarang. Kalaulah kita cita kepada benda tu, maka kita harap diri kita, aku akan usaha boleh macam nikmat yang dia boleh ni. Dia cita nak kereta, tengok orang sebelah tu dapat kereta baru. Jadi dia dapat kereta baru. Aku ni berasa nak macamnya juga. Tapi nikmat dia tak nak hilang. Yang ni dia puji ni. Dia nak usaha, boleh juga semacam orang yang boleh tepi rumah dia tu. Tapi nikmat yang tu dia tak nak hilang. Maka pergi macam tu boleh. Boleh yang tu. Orang panggil ghibtah. Bukan dengki, ghibtah. Tu. Dia tengok orang beli kereta, maka mari penuh lah hati. Aku nak juga kereta macam ni. Nah, tapi hati dia tak nak orang tu, nikmat tu hilang daripada orang tu dah. Nah, dia nak usaha boleh juga kereta macam ni. Itu dipuji, dipuji. Nah, maka yang kedua tu ameh-meh lah tu. Yang kedua bahawa cita olehnya akan nikmat Allah, ia digerahakannya Allah kepada orang lain. Dan tiadalah ia seorang bercita supaya berpindah kepadanya, atau tiada berpindah kepadanya. Nah, tu emeh-emeh hak nak boleh tu. Nah, ingat tu, tu dia dengki. Jadi sifat dengki ni haram, lagi pula terlarang. Jangan bagi adalah hati kita. Nah, sabit ada ghibtah comel. Kita tengok orang beli kereta. Nah, tengok orang beli kereta, maka kita pasal cita-cita nak kereta macam dia. Tapi kereta dia pun kita tak nak hilang. Nah, biar dia kita dah, tapi aku nak usaha boleh macam dia juga. Usaha bukan jual tanah, yang jual tanah. Jual apa tanah? Mahal tanah lagi udah kereta. Orang kita ni jual tanah, beli kereta. Orang kerja dua tangan kita ni nak beli kereta. Kita tak payah ni dunia ni. Nah, dunia biar kalau kita nak je. Nah, beh-beh orang ada ilmu, nak dunia Allah Taala hantar bagi dah. Dia nak ke tak say je. Nak ke atau dia tak nak? Kalau tak ada nak, tak ada apa. Kalau dia nak boleh usaha. Tapi tak ada nak tu. Kalau dia fikir masalah dunia, dia dapat dunia. Tapi tak ada fikir masalah dunia. Dia tak ada fikir 100% dia tak fikir. Dia fikir sikit-sikit untuk kehidupan dia. Kalau dia fikir 100%, hebat dia. Buat dunia lah. Nah, lepas tu berjaya tak berjaya, ikutlah. Muka fikir, tak salah kan fikir. Habis. Hadis yang ke-14, Ani bin Mas'ud. Wallahualam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu
على محمد صلى الله عليه وسلم